ikhwan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat dipertemukan. Saya ingat buat kali pertama kuliah dekat rumah Pak Ya ni, kali pertama. Saya pernah datang tempat ni 2-3 kali dahulu, tapi kali terakhir saya ingat 3 tahun 4 tahun lepas lah. Lepas tu tak pernah datang ke sini dalam masa 3-4 tahun ni. Dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan sekali lagi. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan terakhir kita dan ada ruang lagi untuk kita bertemu selepas ini. Dan kesempatan ringkas pada hari ini, saya nak kita kongsi bersama sedikit sebanyak tentang surah Al-Falaq. Ataupun kalau tak sempat kita habiskan suratul Falaq, kita ambil beberapa ayat dah memadai lah. Sekurang-kurangnya kita dapat sedikit sebanyak manfaat. Surah Al-Falaq dan juga suratul Nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas, dinamakan muawwidzatain, iaitu dua surah yang digunakan sebagai pelindung. Bila kita baca a'udzu billah, itu namanya ta'awudz, minta perlindungan dengan Allah. Jadi dua surah ini dibaca sebagai ta'awudz, perlindungan. Minta perlindungan ini adalah kita mohon daripada Allah supaya menyelamatkan kita. Dan dua surah ini adalah perlindungan yang paling besar. Sebab apa? Sebab segala bahaya yang datang kepada kita, apa sahaja musibah, apa sahaja kesusahan, semuanya itu dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada musibah itu zahir di mata kita, kita nampak, ataupun musibah itu tersembunyi, yang kita tak nampak dan kita tak perasan, semua itu datang dengan izin Allah, dan semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebagai Khaliq, Allah tahu di mana kelemahan makhluk dia, Allah tahu di mana kekuatan makhluk dia, dan Allah menghantarkan kepada kita cara untuk memohon perlindungan. Semestinya perlindungan Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar daripada mana-mana perlindungan yang boleh dicipta oleh manusia. Kadang-kadang kita kurang yakin, sebahagian manusia dia kurang yakin dengan perlindungan Allah. Dia lebih kepada apa yang orang cakap dan apa yang orang buat. Tapi bagi orang yang mengerti, dia tahu bahawa tidak ada perlindungan yang lebih besar daripada perlindungan yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam makhluk yang menyusahkan kita, tak kiralah binatang buah ke, apa nama, jin ke, syaitan ke, ifrit ke, apa ke, tak kira makhluk apa sekalipun, semua itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kekuatan makhluk itu, Allah tahu kelemahan makhluk itu, Allah tahu macam mana nak menjatuhkan makhluk itu. Maka sebab itulah sebesar-besar perlindungan adalah dua surah ini yang Allah hantar kepada kita. Dan para ulama mufassirin menyebutkan bahawa dua surah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi disihir oleh seorang Yahudi. Nabi disihir. Tuan-tuan, sebelum kita cerita pasal Nabi disihir, kalau tuan-tuan untuk pengenalan, segala sakit-sakit dalaman ni, sakit yang zahir ni kita nampak demam ke, muntah ke apa ke. Sakit dalaman ini dia ada 3. Satu namanya sihir. Sihir berlaku bila orang yang nak buat sihir tu, dia tujukan kepada kita sihir tu. Dia adalah macam-macam dia punya cara perbuatan dia. Dia berdamping dengan jin ke, dia buat perjanjian dengan syaitan ke. Tapi apabila dia buat sesuatu, dia pelajari ilmu tu untuk mengenalkan orang lain, itu sihir. Kadang-kadang dia tak mengenalkan orang lain, dia sekadar nak menunjukkan kehebatan dia. Dia nak menunjukkan yang dia boleh buat sesuatu yang hebat. Dia boleh jalan atas air. Saharu a'yunan nas. Ini semua dilakukan untuk memalingkan pandangan manusia. Itu namanya sihir. Satu. Yang kedua, ada sakit yang namanya ain. Ain pula, beza ain dengan sihir. Ain ni orang Melayu panggil panahan mata. Ain ni satu penyakit yang kita kira ijma' lah, semua orang percaya. Semua bangsa dia percaya. Dia bagi nama yang berbeza. Arab panggil ain, Melayu panggil panahan mata. Panahan mata ni berlaku apabila orang
dia melihat orang lain dengan penuh kebencian. Bila dia penuh dengan hasad ataupun benci, lalu orang yang dia lihat itu ditimpakan mudarat ke atasnya. Ini bahasa tu, tuan-tuan saya cakap Penang boleh tak? Saya ada susun bahasa ni tunggu terbalik. Susah. Jadi ain, bila orang tu dia tengok orang lain, dia nak memudaratkan orang lain, dia rasa hasad. Jadi dengan hasad itu, mudarat itu sampai kepada orang lain. Kadang-kadang dia ikut orang, kadang-kadang orang yang lemah dia senang terkena. Budak-budak kecil kan, kalau orang tengok, orang tegak budak ni, oh banyak budak ni makan, budak ni sihat, budak ni kuat, lepas tu dia tiba-tiba tak nak makan. Itu boleh jadi sebahagian daripada ain. Kan orang tegak, dia ni bagus lah, dia ni perbuatan dia semua bagus, kerja dia semua bersih, kemah, lepas tu tiba-tiba dia pun jadi tak apa betul, tak sakit dan sebagainya. Mungkin itu ain. Ain orang tak payah buat apa-apa, cukuplah dengan penglihatan mata, cukuplah dengan interaksi antara dua orang yang mana seorang ni dia penuh dengan hasad. Jadi hasad dia tu memberikan mudarat kepada orang lain. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kita, apabila orang tengok, orang puji dan sebagainya, maka ucaplah Masya Allah. Jadi bila diucap Masya Allah, tak kena ain. Jadi satu sihir, yang kedua ain, yang ketiga namanya mas. Mas, dia bukan sihir, tak ada orang nak buat kat kita, tapi dia adalah gangguan syaitan. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak bangun melainkan seperti mana orang yang bangun seperti mana orang yang disentuh oleh syaitan, mas. Jadi mas ni dia kena gangguan syaitan. Boleh jadi syaitan rasuk dia, dia bercakap dengan bahasa syaitan. Dia ni biasa cakap Melayu, tiba-tiba dia bangun pagi dia cakap Siam. Dia tak pernah cakap Siam, tiba-tiba cakap Siam. Itu mungkin dia kena mas. Jin Siam kacau dia. Ataupun kadang-kadang jin tak rasuk dia, dia nampak benda kita tak nampak. Kita nampak orang, kita salam dengan orang, dia tak salam dengan orang, dia pergi salam seorang-seorang. Tanya dia, hang salam dengan siapa? Tu ada satu makhluk hampa tak nampak. Itu pun mas juga. Gangguan syaitan. Kalau gangguan ni berkekalan, dia jadi gila. Kalau berkekalan, gila itu juga gangguan daripada syaitan. Nabi minta perlindungan daripada hembusan syaitan yang menyebabkan orang jadi gila. Baik, ini 3 penyakit: mas, ain dan juga sihir. Jadi Nabi SAW disihir oleh lelaki Yahudi, Lubaid bin A'sam. Dalam hadis diriwayatkan oleh hampir ke semua kitab hadis. Dalam kitab Al-Bukhari disebutkan bahawa daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW, Nabi jadi macam, Nabi fikir Nabi buat sesuatu tapi Nabi tak buat. Nabi rasa macam Nabi mendatangi isteri baginda tapi Nabi tak buat. Jadi sehinggalah kata Aisyah, satu hari Nabi bagi tahu ke Aisyah yang Nabi SAW mimpi. Pada waktu malam Nabi mimpi datang 2 orang lelaki. Satu lelaki duduk kat kepala Nabi, satu lagi duduk dekat kaki Nabi SAW. Lalu salah seorang daripada mereka tanya, lelaki ni kena apa? Yang seorang lagi kata matbub. Matbub ni sihir lah, dia kena sihir. Tanya dia kena macam mana? Dia kena dengan sikat dia yang orang ambil buat sihir. Di mana sihir tu diletak? Lalu Nabi nampak gambaran tempat diletak sihir tu. Dan apabila Nabi SAW bangun, Nabi bagi tahu Aisyah. Lalu Nabi arahkan para sahabat untuk Ali dan juga Talhah dalam sebahagian riwayat untuk pergi keluarkan sihir itu. Nabi nampak dan Nabi cam. Sihir itu dibuat di Bi'rul Zakwan ataupun Bi'rul Darwan. Satu telaga yang duduk di Madinah, dan telaga tu orang tahu. Nabi tahu telaga tu air dia kuning macam air hinai, dia sebut dalam riwayat. Jadi Nabi suruh Ali dan juga Talhah keluarkan sihir tu. Bila keluarkan sihir tu, Aisyah tanya kepada Nabi SAW. Nabi tak mau perkenal kat orang tu buat sihir tu lah. Nabi kata, tak, Allah memberi penyembuhan dan aku tak mau bagi kemudaratan kepada orang lain. Jadi ulama tafsir menyebutkan apabila Ali dan juga Talhah keluarkan sihir itu, mereka membaca mu'awwidhatain, Qul a'udhu birabbil falaq dan juga Qul a'udhu birabbin nas. Jadi dengan setiap bacaan itu terungkailah salah satu ikatan, terungkai satu-satu ikatan sehingga selesai sihir tu. Tuan-tuan, ubat sihir ni itu yang berlaku kepada Nabi SAW. Jadi Nabi lihat dalam mimpi. Kadang-kadang
Mimpi ni Allah bagi kelebihan kepada orang Allah nak bagi. Kita kalau sakit kita kadang-kadang Allah bagi dalam mimpi kita nampak, oh sebenarnya orang ni buat kat aku, boleh jadi. Sebenarnya ini yang berlaku kepada aku, itu boleh jadi, biasa. Baik, itu tentang sebab turunnya surah Al-Falaq. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbil Falaq, Tuhan ataupun pemilik kepada Al-Falaq. Nanti kita cerita apa maksud Al-Falaq. Qul dalam Al-Quran, bila dia katakan qul, katakanlah, kadang-kadang perkataan qul ini merujuk kepada nasihat kepada Nabi SAW. Wahai Muhammad, katakan dekat mereka, piabak kat mereka. Kadang-kadang qul di dalam Al-Quran adalah perintah kepada Nabi SAW. Jadi ayat ni perintah kepada Nabi SAW. Jadi cara memahami dia, Nabi kena sihir. Nabi minta kepada Allah untuk hilangkan sihir. Lalu Allah perintahkan Nabi, qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Aku minta lindung dengan Tuhan kepada Al-Falaq. Dia juga bererti ayat ni umum lah. Al-ibrah bi'umumil lafaz. Hikmah ataupun pengajaran diambil daripada umumil lafaz. Dia juga perintah umum kepada kita untuk sentiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu, minta perlindungan. Ini adalah perintah Allah. Allah minta kita untuk minta perlindungan daripada apa sahaja. Jadi minta perlindungan ini dinamakan juga ruqyah. Bila kita doakan minta perlindungan, dinamakan ruqyah, yang selalu dibaca oleh Nabi SAW. Tuan-tuan, ruqyah ni dibuat bukan kata bila tak ada pilihan lain dah. Kita kadang-kadang silap. Ruqyah ataupun kita minta perlindungan kepada Allah, dia bukan bila tak ada pilihan lain dah. Semua ada usaha tak jadi dah. Last kali baru, ya Allah tolonglah hilangkan sakit aku, ya Allah tolonglah selamat aku daripada gangguan. Dia bukan macam tu. Ruqyah ini patutnya, ataupun isti'adah, minta perlindungan kepada Allah, dia patut jadi langkah pertama. Kita bukan promote jumpa bomo ke apa, tapi itu langkah pertama. Apa sahaja kesusahan yang menimpa kita, pertama sekali al-isti'adatu billah, minta perlindungan dengan Allah. Sama ada benda tu besar ataupun benda tu kecil. Kita demam, sakit sikit, sebelum kita makan Panadol, ya Allah selamatkan aku, hindarkan aku daripada penyakit ni. Itu langkah pertama. Kita jatuh, sebelum kita minta tolong dengan orang lain, ya Allah selamatkan aku. Kita susah, minta tolong dengan Allah sebelum minta tolong dengan orang lain. Sebab itulah Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis, dalam banyak keadaan Nabi meminta perlindungan dengan Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW satu ketika Nabi sakit, Nabi demam, lalu Jibril datang kepada Nabi SAW, lalu bacakan doa, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min kulli syai'in yu'dhika wallahu yashfika bismillahi arqika. Dengan nama Allah aku baca kepada engkau, minta perlindungan ataupun doakan engkau. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika, daripada semua benda yang menyakitkan engkau. Allahu yashfika, Allah yang menyembuhkan engkau. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku minta doakan engkau. Tuan-tuan, doa-doa begini kalau kita boleh hafal, bagus lah. Dia doa ni bukan kita kena cari bomoh, siapa-siapa pun boleh baca. Jadi kalau kita boleh hafal, bila kita sakit, kita demam, kita baca. Orang yang kita pergi melawat dia, kita baca Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku doakan engkau. Min kulli syai'in yu'dhika, daripada segala benda yang menyakitkan engkau. Allahu yashfika, Allah yang memberi penyembuhan. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku ruqyah ataupun bacakan kepada engkau. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda, man dakhala ala marid, siapa yang masuk menemui orang sakit, lam yahdurhu ajaluhu, yang ajal dia belum datang kepada dia. Maksud dia apa? Bila kita pergi kat orang sakit tu, dia tak ada tanda-tanda dia nak mati ya. Dia nampak macam, oh ni boleh sihat lagi.
Dia sakit, tapi ini bukan dia punya penghujung. Kita tengok orang sakit, kita tahu kan kadang-kadang. Kita tengok kadang-kadang orang sakit, ni tak lama dah ni. Kita tengok orang sakit kadang-kadang, oh ni boleh lagi ni. Sebab itu Ali radhiyallahu, ni bukan cerita lawak, cerita sungguh. Ali radhiyallahu anhu, Ali masuk jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam masa dekat-dekat Nabi nak wafat. Bila Ali keluar, orang tanya kepada Ali, macam mana keadaan Nabi? Ali kata, asbahan Nabi bari'an. Nabi okey sikit lah hari ni. Abbas marah. Al-Abbas kata ke Ali radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim, kenapa kau jawab macam tu? Aku kenal wajah setiap seorang daripada Bani Hashim apabila dekat detik kematian mereka. Bila aku lihat wajah Nabi, aku tahu yang Nabi ni lepas 3 hari Nabi akan meninggal. Daripada wajah Nabi. Al-Abbas kata kepada Ali radhiyallahu anhu, apa kata engkau masuk jumpa Nabi, engkau tanya kepada Nabi, siapa akan jadi khalifah selepas daripada beliau? Kalau Nabi bagi kita jadi khalifah, kita jadi ya. Kalau Nabi tak bagi kita jadi khalifah, kita bagi kat orang yang kita nak bagi, dekat orang yang Nabi suruh tu. Ali kata, aku takkan tanya. Abbas tanya, sebab apa anda tak mau tanya? Ali kata, kalau aku tanya Nabi bagi kat kita tak apa, tapi kalau aku tanya Nabi tak bagi kat kita, manusia takkan bagi kat kita khilafah sampai bila-bila. Jadi wajah orang sakit ni orang tengok orang tahu. Sa'id bin Musayyib ni dia bila dia sakit, dia dekat-dekat dia nak mati, dia tengah sakit, sepupu dia datang, sepupu dia abang beritahu kat orang, alihkan dia ni, bagi dia menghadap kiblat, senang sikit dia mati. Macam orang kita suka buat macam tu kan. Masa sakit alih menghadap kiblat, mati pun alih bagi menghadap kiblat. Sebab nampak macam dia dah tak lama dah nak hidup. Tiba-tiba Sa'id ni tak jadi mati, dia hidup balik. Bila dia hidup balik, dia tanya, siapa yang ubah katil aku menghadap belah ni? Aku tak duduk kat sini. Sepupu dia kata, aku ubah menghadap kiblat lah, ingat anak mati dah, aku kali lagi dekat kiblat, ambil berkat. Sa'id bin Musayyib kata, kalaulah aku ini ahli kiblat, engkau tak perlu ubah katil aku menghadap kiblat, ibadat aku cukup untuk menyelamatkan aku. Kalau aku bukan ahli kiblah, engkau pusing aku menghadap kiblat sekalipun, sedikit pun tidak akan membantu aku. Subhanallah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tak boleh diwarisi, pahala tak boleh diwarisi. Baik, balik kepada hadis ni. Nabi SAW kata, apabila kamu masuk menemui orang yang sakit, dia tak mati lagi, lalu dia katakan, as'alullahal azima rabbal arshil azim ay yashfika. As'alullahal azima rabbal arshil azim ay yashfik. Aku minta kepada Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan kepada arasy yang besar, ay yashfika, untuk menyembuhkan engkau. Nabi kita baca ni 7 kali. Baca 7 kali, dia akan disembuhkan. Jadi ini sunnah Nabi SAW. Minta perlindungan, bukan sahaja bagi pihak kita, juga bagi pihak orang lain kita minta perlindungan. Banyak lagi lah doa lain. Kadang-kadang Nabi SAW baca, adhibil ba'sa rabban nas, wahai Tuhan kepada manusia, hilangkan sakit. Washfi anta syafi. Ini masalah makan bihun angin banyak. Washfi anta syafi, sembuhkan kerana engkau yang memberi penyembuhan. La shifa'u illa shifa'uka, tidak ada penyembuhan melainkan dengan engkau. Shifa'un la yughadiru saqaman, penyembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Nabi doa. Jadi tuan-tuan minta perlindungan lah. Sebab tu disebutkan a'udzubillah, mula dengan a'udzu, minta perlindungan. Begitu juga dengan budak kecil. Ibnu Abbas ketika dia kecil, mai kat Nabi SAW. Kita kalau dukung budak kecil, apa kita buat mula-mula? Kita main-main ke apa tak apalah, tapi yang penting Nabi bila Ibnu Abbas masih kecil, datang kepada Nabi SAW, Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, bagilah dia ni faqih dalam agama dan alimkanlah dia di dalam tafsiran Al-Quran. Jadi doa kepada orang. Umar radhiyallahu anhu sama juga disebut, Imam Bukhari sebut dalam Adabul Mufrad. Budak kecil datang kepada Umar. Umar ambil budak tu, Umar doakan dia, Allahumma faqihhu fid din wa habbibhu ilan nas. Ya Allah, bagilah budak ni faqih tentang agama dan juga orang sayang kat dia. Jadi doa. Tuan-tuan, doa ataupun kita dia macam ni ya. Kadang-kadang kita salah faham. Kita ingat doa ni nak doa kat orang lain, orang tu mesti kena alim betul-betulnya. Dia mesti kena pakai serban, kena pakai jubah baru dia boleh doa kat orang lain. Tak, dia bukan macam tu. Siapa pun boleh buat.
Doa ni semua orang boleh buat. Bila kita doa minta penyembuhan, masalah dia bukan sembuh ke tak, itu masalah kedua. Boleh jadi kita doa orang tu sembuh, boleh jadi kita doa orang tu tak sembuh, kita tak tahu. Tapi yang penting adalah meminta kepada Allah. Jadi tak jadi itu urusan lain, minta kepada Allah tu yang penting. Tapi bila kita cakap berkaitan dengan urusan ruqyah, menghilangkan gangguan, ini dia lain sikit lah urusan ni. Urusan ni bakat orang pun ada kesan juga. Bila ruqyah dan sebagainya, ada orang dia baca ayat kursi. Orang tu kalau kena gangguan kan, dia baca ayat kursi, hilang gangguan tu. Sekali dia baca ayat kursi, hilang. Sebab tu Imam Ahmad, kisah Imam Ahmad bagi kasut kat orang, bawa kasut ni tunjuk kat orang yang kena gangguan, hilang gangguan tu. Ada orang dia baca Al-Quran habis, tak hilang juga gangguan. Saya dengan Ustaz Abu Hafiz dulu kami ada pengalaman lah sekejap, tapi tak jadi, bisnes ni tak laku. Tak, yang pentingnya gangguan ini, ruqyah ini diikut orang juga. Ada orang ruqyah dia berkesan, ada orang ruqyah dia tak berkesan. Jadi tapi berdoa itu semua orang mesti buat. Begitu juga Nabi SAW, Nabi doa kepada Hasan dan juga Husain. Nabi minta perlindungan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi minta perlindungan kepada Hasan dan Husain bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nabi minta perlindungan kepada Allah, perlindungan untuk Hasan dan juga Husain dengan perkataan Allah yang sempurna daripada min kulli syaitanin wahamah, daripada setiap syaitan dan juga racun, min kulli ainin lamah, dan juga daripada setiap ain yang berkekalan. Jadi minta perlindungan. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, banyaklah bacaan-bacaan kalau kita balik dalam hadis. Contohnya Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid satu ketika dia datang kat Nabi. Khalid mengadu, ya Rasulullah, aku tak boleh nak tidur malam. Bila aku nak tidur malam, ifrit kacau aku. Ini bukan orang biasa, Khalid panglima perang pun ifrit kacau kau. Kita kalau kena kacau itu normal lah. Jadi ifrit kacau Khalid. Nabi SAW, Nabi kata kat Khalid, aku ajar kau perkataan, kau baca perkataan ni. Apa perkataannya? A'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa hamazati syaitan wa an yahdurun. Aku minta perlindungan dengan perkataan Allah yang sempurna daripada kemarahan Allah, daripada hukuman Allah, daripada kejahatan makhluk Allah, daripada bisikan syaitan dan juga kehadiran syaitan. Minta lindung daripada 5 benda: kemarahan Allah, hukuman Allah, kejahatan makhluk Allah, bisikan syaitan dan juga kehadiran syaitan yang kacau. Khalid pun balik, dia baca, sahabat pun buat tak tahu. Ketika Nabi ajar Khalid, ada orang dengar. Lepas tu orang datang tanya Khalid Al-Walid, apa berlaku lepas kau baca? Khalid kata, aku tak sempat menyempurnakan perkataan ni 3 kali, melainkan hilang terus gangguan tu daripada aku. Kata Khalid Al-Walid, kalaulah dengan ayat yang Nabi bagi ke aku ni, hampa suruh aku masuk dalam kandang singa sekalipun, aku akan masuk dan membacakan ini. Ini sikap para sahabat, yakinnya mereka dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu berkaitan dengan minta perlindungan, isti'adzah. Tapi tuan-tuan, kalau sebahagian orang dia tak mau minta perlindungan, kan, dia sakit, dia tahan, dia tak buat apa-apa, dia sakit, dia biar dia bertahan. Kalau mereka bertahan, dia mengharapkan rahmat Allah, ada kebaikan bagi mereka. Sebab tu Allah sebut, inna lillahi ibadan la yaktawun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada di kalangan hamba Allah yang mereka ini tidak melakukan kai, dia tak guna besi untuk ubat. Wala yastarqun, mereka ni tak buat ruqyah juga, dia biar je, dia sakit, dia tahan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yatawakkal 'ala Allah man iktawa wastarqa. Orang yang buat kai ni guna besi panas. Arab ni, pengubatan Arab ni salah ubat tahap tertinggi besi panas lah. Besi panas ni dia letak kat tempat yang beracun ke apa, dia membunuh racun tu. Ataupun dia letak kat tempat bisul ke apa, dia membunuh bisul tu. Nabi tak bagi.
paling maksimum lah, ada tak ada ubat lain dah, pakai besi panas kan. Jadi itu berkaitan dengan minta perlindungan. Bila kita sakit, kita minta perlindungan kepada Allah. Kalau kita tak mau minta perlindungan, kita nak tahan dan kita sabar, kita sabar. Cuma satu je jangan buat, kita jangan minta Allah bagi ujian lebih lagi kepada kita. Yang tu gangster. Allah bagi ujian sikit, dia kata, ya Allah ni relax lah, bagi lebih sikit lagi. Itu tak boleh. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila dia sakit, Al-Baihaqi sebut dalam Manaqib, bila Imam Syafi'i sakit, murid dia Rabi' kalau tak silap saya, dia datang, dia masuk, dia tanya Imam Syafi'i, kaifa asbahta, hari ni macam mana? Imam Syafi'i kata, asbahtu maridan, hari ni aku sakit dah, tak berapa sihat. Murid dia kata, zadakallahu ajrak, kalau tak silap saya, mudah-mudahan Allah tambah pahala engkau. Imam Syafi'i marah. Imam Syafi'i kata, tak boleh ucap macam tu. Murid dia tanya, sebab apa? Imam Syafi'i kata, kalau engkau doa minta Allah tambah pahala aku, maksudnya engkau doa minta Allah bagi sakit lebih. Bila sakit lebih, supaya aku lebih tahan sakit dan Allah tambah pahala, itu tak kena. Jadi doa sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil Arsyil Azim, dengan nama Allah Tuhan yang perkasa, pemilik Tuhan yang arasy yang besar, mudah-mudahan menyembuhkan engkau. Itu kalau kita melawat orang sakit. Jadi isti'adah, minta perlindungan. Ulama beza pendapat juga. Bila minta perlindungan, bila kita baca perlindungan, kita nak hembus ke tak? Ada hadis yang mana Nabi SAW, ada hadis yang sebelum Nabi tidur, Nabi baca muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan sapu di seluruh badan. Begitu juga ketika Nabi SAW sakit. Bila Nabi sakit, Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah baca dan juga hembus pada tangan Nabi SAW, dan dengan tangan Nabi disapukan ke badan Aisyah radhiyallahu anha, ke badan Nabi SAW. Jadi baca dan hembus ni boleh lah. Cumanya dhahak, sebahagian daripada salah mereka tak suka hembus. Sebab zaman tu orang yang suka duk hembus ni ahli sihir. Ahli sihir dia suka hembus, jadi sebahagian ulama mereka tak suka. Sebab itu Ad-Dhahhak bin Qais, apabila dia orang datang jumpa dia sakit. Bila orang kata, kami nak ruqyah engkau boleh tak? Dia kata boleh, tapi satu syarat, jangan hembus kat aku. Jadi sebahagian ulama mereka tak suka mengikut kebiasaan orang-orang yang jahat ataupun ahli sihir. Tuan-tuan, ini penting. Dalam Islam kita menjauhi untuk sama dengan orang lain. Baik, seterusnya, a'udzu birabbil falaq, minta perlindungan dengan Tuhan yang memiliki al-falaq. Perkataan Rabb di dalam bahasa Arab maksudnya adalah Tuhan, pemilik, penguasa, pentadbir. Itu semua Rabb. Apa sahaja yang ada di bawah tanggungan dia, orang tu Rabb kepada di bawah tanggungan dia. Suri rumah yang jaga rumah namanya Rabbatul Bait. Dia pentadbir rumah. Rumah di bawah tanggungan dia. Apa lagi orang guna Rabb? Rabbul Mal, penjaga harta. Ataupun diguna juga untuk benda-benda lain. Tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifatkan dirinya sebagai Rabbal Alamin, pemilik kepada seluruh alam. Tuan-tuan, sifat Allah ni kita tak boleh reka sendiri. Bila Allah namakan Allah dengan nama tu, kita namakan. Allah tak namakan, kita tak tahu. Isbat pun tak, nafi pun tak, kita tak tahu. Jadi Rabbal Falaq, Tuhan kepada Al-Falaq. Macam mana kita nak sembah Allah? Ini benda kita ulang kaji sikit, kita semua tahu kot. Dalam mengenal Allah ataupun dalam menyembah Allah, pertama sekali kita mesti yakin yang Allah adalah Rabb. Allah adalah pemilik, penguasa, pentadbir. Tak ada benda yang berlaku melainkan dengan kehendak Allah. Wa ma tasqutu min waraqah, bahkan tidak ada satu daun pokok pun yang jatuh melainkan dengan kehendak Allah. Itu artinya Allah adalah Rabb. Yang kedua, tak cukup dengan itu, Allah juga adalah ilah, ma'bud, yang disembah. Kalau orang percaya bahawa Allah ni adalah Tuhan dia, Allah yang menciptakan dia, tapi dia tak sembah Allah, itu tak sempurna. Dia mesti percaya bahawa Allah Tuhan dia, lepas tu dia sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, ilah. Sebab tu kita ucap la ilaha illallah,
Tidak ada yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ilah, sembah. Sembah ni merangkumi semua benda. Yang tadi Rabb itu hak Allah, kita bagi ke Allah. Ilah adalah tanggungjawab kita. Bila kita kata Allah adalah ilahuna, Tuhan kita, tanggungjawab kita untuk menyembah Allah. Hak Allah hanya untuk Allah. Kita tak takut kepada orang lain seperti kita takut kepada Allah. Kita tak harap kepada orang lain seperti kita harap kepada Allah. Kita tak yakin dengan orang lain seperti kita yakin kepada Allah. Ini semua ilah. Kalau hilang sifat ni, kita ada masalah dengan akidah. Kita takut Allah, tapi takut benda lain sama macam takut Allah, kita ada masalah dalam akidah. Sebab tu kalau dalam kita didik anak-anak kita dan sebagainya, kita tak bagi dia buat benda-benda yang kita tak suka, benda-benda yang bercanggah dengan agama. Kena bagi tahu dia, ini bukan sebab kita, ini sebab Allah. Dari kecil dia mesti diajar untuk takut yang paling tinggi adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh hidup dalam ketakutan kepada makhluk. Kita kan kadang-kadang anak kita nakal kan, nak pergi dapur di mana-mana, kita kata hampir ada hantu kat sana. Just, jangan buat begitu. Sebab ini pendidikan awal, kita tanamkan dia rasa takut kepada makhluk. Begitu juga harapan kepada Allah. Jadi, satu, Allah adalah Rabb. Yang kedua, Allah adalah Ilah. Dan yang ketiga, kita sembah Allah. Dan yang ketiga, kita beriman dengan Allah sebagaimana Allah bagi tahu kepada kita. Kalau Allah kata Allah mendengar, kita kata Allah mendengar. Kalau Allah kata Allah melihat, kita kata Allah melihat. Apa yang Allah tak kata, kita tak tahu. Jadi lengkaplah iman makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bila kita baca a'udzubillah ni, minta perlindungan, kata al-Imam Syafi'i, perlindungan yang paling utama adalah dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Quran, minta lindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi kita baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dalam surah ni Allah sebut a'udzu birabbil falaq. Minta perlindungan dengan Tuhan kepada al-falaq. Dan banyak bacaan-bacaan lainlah. Asta'idzu billah minasyaitonir rajim, ataupun a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, dan sebagainya. Jadi minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sekali, qul, katakanlah, a'udzu, aku minta perlindungan, billah, dengan Allah, a'udzu birabbi, dengan Tuhan, al-falaq, kepada al-falaq, pemilik kepada al-falaq. Apa maksud al-falaq? Al-falaq di sudut bahasa, dia maksud dia koyak, pecahkan sesuatu jadi dua, itu al-falaq. Di sini al-falaq artinya Rabbil falaq, waktu subuh. Sebab apa? Waktu subuh, bila cahaya matahari naik, dia mengoyak malam itu. Dia macam koyak malam itu, menghilangkan malam. Jadi dinamakan al-falaq. Ulama bahaskan kenapa disebutkan al-falaq. Kenapa kita minta perlindungan dengan Tuhan kepada al-falaq. Hikmahnya apa? Bila kita panggil Rabbil falaq, Tuhan kepada waktu subuh, Tuhan itu berkuasa untuk menghilangkan kegelapan. Tuhan itu mendatangkan fajar, mendatangkan matahari untuk hilangkan kegelapan. Tuhan itu lebih mampu untuk menghilangkan kesusahan kita yang sedikit berbanding dengan kegelapan yang penuh melitupi bumi ni. Tuhan tu boleh hilangkan, apatah lagi dengan sedikit masalah kita. Jadi itu hikmah dia. Bila kita baca a'udzu birabbil falaq, aku minta lindung dengan Tuhan kepada waktu subuh, kita pada ketika itu kita memikirkan, Allah ni memang boleh tolong aku. Gelap gelita malam pun Allah boleh padamkan. Tuan-tuan, penciptaan ni, sebahagian ulama menyebutkan penciptaan ni bermula dengan nur. Allah campakkan nur. Asalnya tidak ada makhluk, kosong, gelap. Apabila Allah campakkan nur, bermula penciptaan, bermula cahaya. Subhanallah. Jadi kuasa Allah itu besar. Dan juga waktu subuh ini diibaratkan seperti al-faraj, penyelesaian. Jadi datang penyelesaian. Orang berada dalam keadaan gelap gelita,
Orang duduk dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan tak ada nampak kesudahan. Tuan-tuan, malam ni dia sama je malam, tak ada kesudahan. Sebab matahari tak datang lagi, macam tu lah dia gelap dia. Waktu siang ada perubahan. Sekali kita tengok matahari belah ni, lambat sikit matahari duduk atas kepala kita, lambat sikit matahari turun belah sana, lambat sikit matahari pergi turun terus. Waktu malam dia gelap je. Ada bintang bagus lah, kalau ada bulan, bulan tu bergerak juga lah, nampak lah. Tapi asalnya waktu malam ni gelap. Bila datang subuh, dia dinamakan Al-Faraj, membuka, memudahkan kepada kita, menyelesaikan urusan kita. Jadi bila kita kata a'udzu birabbil falaq, Tuhan kepada yang menyelesaikan masalah, yang mendatangkan jalan keluar kepada kita. Begitu juga bila kita baca a'udzu birabbil falaq, Tuhan kepada waktu subuh. Artinya apa? Allah bagi nikmat cahaya ni tanpa diminta. Tak ada siapa minta. Kita tak minta, Allah bagi kat kita. Jadi sebelum kita minta dulu, ya Allah, aku minta lindung dengan Tuhan kepada waktu subuh. Maksudnya apa? Kalau kita minta, lebih lagi Allah bagi kepada kita bantuan. Jadi itu hikmahnya apabila kita bacakan Rabbil Falaq. Dan juga waktu subuh ini adalah waktu yang banyak fadilat dia. Wa yastaghfiruna bil ashar. Ciri-ciri orang beriman ni Allah sebut, pada waktu subuh mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu subuh ini wa Quran al-fajr, solat pada waktu pagi dan sebagainya, ada banyak kelebihannya. Jadi tuan-tuan, sebelum kita sambung, minta kepada Allah ni, untuk kita cerita sedikit. Kita minta banyak dah kepada Allah. Kadang-kadang kita minta benda yang kita pun tak tahu. Sebab kita banyak baca doa dalam bahasa Arab kan, kita tak tahu pun. Ada orang baca kunut 30 tahun dah. Rabbi Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Banyak dah dia baca. Kunut pun dia tak tahu. Dia tak faham maksud tapi dia baca. Doa yang biasa orang baca, dia pun baca selalu. Minta kepada Allah ni, kita minta satu, biar bagi kita faham. Yang kedua, kita kena yakin yang Allah mampu dan Allah akan bagi kepada kita. Sebab yakin kepada Allah, dia dua. Hidup manusia dia perlu bergantung. Manusia tak boleh hidup tanpa bergantung. Kalau manusia tidak bergantung kepada Allah, dia bergantung kepada makhluk. Kalau terlalu banyak pergantungan dia kepada makhluk, kurang pergantungan dia kepada Allah. Kalau dia terlalu bergantung kepada diri sendiri, juga kurang pergantungan dia kepada Allah. Manusia ini dia bergantung. Kalau kita terlalu susun hidup kita, kita susun hidup kita kemas. Pagi ni aku buat ni, aku meniaga benda ni, banyak ni untung aku selesaikan dengan cara ni. Ruang untuk tawakal itu dia jadi kecil. Sebab kita susun semuanya. Kalau kita bergantung kepada manusia sepenuhnya, ada masalah sikit, kita minta tolong kat orang. Ada masalah sikit, kita cari orang lain untuk selesaikan masalah kita. Orang menyusahkan hidup kita, kita cari kawan baru. Bila kita bergantung kepada manusia, apa akan jadi? Kurang pergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tuan-tuan, rahmat Allah ni besar walaupun kita tak sangka. Kita minta kat manusia, ada orang, bayangkan begini, orang tu kita yakin dia selalu tolong kita. Kita yakin kita ada masalah je mesti dia tolong. Berdasarkan track record dia, dia mesti tolong kita. Kita bila fikir duit kita hilang, beg duit kita hilang, kita pun kata, tak apalah beg duit aku hilang, aku tahu dia ni mesti tolong aku. Kita pergi kat dia, aku nak pinjam 100, kita pun pinjam 100 kat dia. Sebab apa? Sebab apa kita boleh minta kat dia? Sebab kita tahu dia ni kalau aku minta memang dia bagi. Dia biasa bagi kat aku, dia dengan aku tak ada masalah. Sedangkan kita tak sedar, Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kat kita, nikmat yang sebesar-besar nikmat. Daripada kita lahir, sebelum kita lahir lagi, sebesar-besar nikmat Allah bagi kat kita. Kita yakin dengan Allah kurang. Kadang-kadang kita nasihat untuk diri saya dan kita sekalian, tawakal kita dengan Allah kadang-kadang kurang. Kita takut, aku tak boleh lah buat benda ni. Kalau aku cakap benda ni, aku mungkin akan kena buang kerja. Kalau aku kena buang kerja, aku nak makan apa? Ni salah ni, betul salah, tapi aku tak boleh cakap lah, sebab ini sumber rezeki aku. Tuan-tuan, tiap-tiap hari kita duk baca Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunkan aku, rahmati aku, wahdini, tunjukkan aku, warzuqni, bagi rezeki kepada aku. Tuan-tuan, setiap solat kita baca Rabbirzuqni, ya Allah bagi rezeki kepada aku. Kita minta kepada Tuhan yang sentiasa bagi kat kita. Tak patutlah kalau ada dalam jiwa kita, kita rasa kalau aku buat benda ni terpotong rezeki aku, tak patutlah.
kepada manusia kita minta pun manusia bagi, apatah lagi ini Tuhan yang bagi kepada kita tanpa kira, dan kita selalu minta kepada dia, ya Allah bagi rezeki kat aku, bagi rezeki kat aku. Tiba-tiba kita rasa, oi, yang ni sumber pendapatan aku, tak boleh berhenti. Itu tak patutlah. Jadi qul a'udzu birabbil falaq. Isyak dah. Kita nak berhenti ke apa? 9, lama tu. Kita berhenti sekejap, kita habiskan ayat-ayat seterusnya pendek kan. Tuan-tuan, saya sebenarnya penat. Semalam saya dah khusus 5 jam di Penang solat Nabi. Hari ni 5 jam di Sungai Buloh. Ini 2 jam lagi. Esok balik Penang, esok malam lagi 2 jam malam. Jadi kita ringkas-ringkas, kita berhentilah. Nabi, tuan-tuan, ini khutbah Nabi. Nabi pernah datang khutbah. Sahabat tunggu lama, Nabi datang, Nabi khutbah, Nabi kata, sebaik-baik perkataan kitab Allah, sebaik-baik petunjuk sunnah Nabi SAW, seburuk-buruk perkara kamu reka cipta, setiap reka cipta tu sesat, setiap sesat tu di neraka. Nabi pun balik. Nabi buat begitu. Tapi peringatan Nabi, sahabat ingat. Beratus orang sahabat amalkan benda tu, sampaikan benda tu kepada orang lain. Kita cerita berjam-jam, kita ingat juga semua. Kita ingat cerita Khalid Al-Walid, kita ingat cerita Umar Al-Khattab, kita ingat cerita Nabi kena sihir. Kita keluar, siapa kena sihir? Khalid apa jadi kat dia? Kita punya, itulah beza kita dengan sahabat. Nabi ajar sahabat sikit je. Sahabat datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, bagi nasihat kat aku. Tuan-tuan cuba bayang orang tanya kita bagi nasihat, apa kita cerita? Hang kena kerja macam ni, hang kena buat macam ni, gaji hang kena simpan banyak ni, hang kena beli rumah, hang kena beli tanah, hang kena menikah. Nasihat kita tak habis. Sahabat datang tanya Nabi, ya Rasulullah, bagi nasihat kat aku. Apa Nabi kata? La taghdab, jangan marah. Sahabat tu fikir, ni bukan starting kot, ada lagi kot. Sahabat tanya sekali lagi, ya Rasulullah, bagi nasihat kat aku. Nabi kata la taghdab. Sahabat kata, tak apa, aku tanya sekali lagi. Dia tanya kali ketiga, ya Rasulullah, bagi nasihat kat aku. Nabi kata la taghdab. Sahabat tu tahu, 3 kali ni memang itulah maksud Nabi, dia pun tak tanya dah. Nasihat Nabi macam tu lah, sikit dah. Jadi kita pun berhenti lah secepat mungkin. Khutbah Nabi yang paling panjang ni khutbah wadah kan, itu paling panjang, itu pun pendek je. Baik, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang diciptakannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila tafsirkan ayat ni, kata Ibnu Abbas, bismillah, syar di sini maksudnya seburuk-buruk penciptaan. Jadi Ibn Abbas kata maksudnya iblis. Syarri ma khalaq, iblis. Sebahagian ulama kata maksudnya di sini apa-apa sahaja makhluk yang dia buruk. Ada orang kata tak baik namakan dia buruk, dia pun makhluk Allah juga. Masalah dia Allah namakan dia buruk, kita namakan dia buruk lah. Memang dia makhluk Allah. Jadi syarri ma khalaq merujuk kepada iblis, dan juga merujuk kepada makhluk-makhluk lain yang menyusahkan kita, menyakitkan kita, ataupun memberikan mudarat kepada kita. Binatang buas, syaitan, semualah yang menyusahkan kita. Makanan-makanan yang beracun dan sebagainya. Tuan-tuan minta lindung. Kita tak tahu, kita duk minta lindung selalu. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluknya. Lepas tu bila tersebar cerita kata, makanan ni beracun, kita pun risau, ya Allah, aku tak pernah minta perlindungan daripada makanan beracun. Kita dah minta dah. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluk Allah. Sebab tu doa Nabi, tuan-tuan, Nabi tak suka doa panjang-panjang. Bukan doa Nabi tak suka doa panjang, Nabi tak suka doa yang detail. Sebab bila kita doa detail, maksudnya kita mengajar Tuhan. Ya Allah, bagilah aku jumpa dengan mamat ni murah hati, bagi kat aku RM20, dia tersilap, dia terkeluar RM40, terlepas 2 keping. Tak, kita jangan doa detail. Nak rezeki, ya Allah, bagi rezeki kepada aku. Dan kita juga jangan doa ikat diri kepada orang lain. Ya Allah, pak cik ni kaya, bagi aku jadi kaya macam dia. Jangan juga begitu. Jadi doa Nabi, doa terbaik macam mana? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, bagi kat aku kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan daripada azab neraka. Baik. Min syarri ma khalaq, daripada kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, daripada kejahatan malam. Ghasiq artinya malam,
kegelapan. Idza waqab, apabila telah gelap gelita. Tentu saya tak nak, saya ingat kita nak habiskan secepat mungkin, jadi saya baca sikit-sikit lah, tak nak ambil setiap perkataan tu. Malam ini, pertama sekali Tuhan kepada waktu subuh. Yang kedua, kejahatan makhluknya. Yang ketiga, ghasiqin idza waqab, daripada kejahatan malam yang gelap gelita. Apa kejahatan malam? Malam ini gelap, dan malam ini segala kejahatan mudah berlaku. Orang nak rompak di waktu malam lebih mudah daripada waktu siang. Penglihatan kita terbatas pada waktu malam. Dan juga Ar-Razi sebut dalam kitab tafsir dia, gangguan jin dan syaitan juga berlaku pada waktu malam. Waktu siang jin datang, kita tak takut dah. Tengah dekat office 30 orang, jin pun datang, lantak pergi kat jin tu lah, ramai. Tapi bila malam seorang-seorang, Allah uji kita, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami uji kamu dengan rasa lapar, rasa takut dan sebagainya. Bila waktu malam, manusia diuji dengan benda-benda ni. Ahli sihir pun dia buat kerja pada waktu malam. Kan orang jumpa bomo kan, ahli sihir. Bomo tak buat appointment pukul 2 petang. Pukul 2 petang bawa benda apa semua, dia tak buat, dia buat waktu malam. Jadi sihir dia pada waktu malam. Kejahatan malam apabila telah gelap gelita. Tapi orang beriman waktu malam dia isi dengan ibadah. Qalilan minal laili ma yahja'un. Orang beriman sedikit mereka tidur di waktu malam. Waktu malam juga turun penyakit. Sebab tu Nabi SAW pesan, bekas-bekas makanan dan minuman waktu malam kamu tutup. Sebab malam akan turun wabak penyakit. Nabi juga pesan waktu malam kamu tutup pintu dan juga tingkap rumah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi juga pesan waktu malam kamu tutup api, sebab syaitan daripada api. Kamu nak tidur, kamu tutup. Ini petua kalau rasa ada gangguan ke apa, kita buat benda ni. 3 benda. Tutup semua bekas makanan dan minuman kita. Tutup pintu dan juga tingkap rumah kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tutup api. Kita tak pakai api dah sekarang, tutup lampu. Orang kita terbalik, kita takut gelap. Jangan takut gelap, sebab syaitan datang dengan api. Syaitan itu api. Jadi ketika malam, padamkan lampu, minimumkan lampu. Jimat elektrik, jimat gula juga. Jadi seterusnya, wa min syarrin naffathati fil 'uqad, daripada kejahatan naffathat yang menghembus, fil 'uqad, menghembus pada simpulan-simpulan tali. Ini tukang sihir. Naffathat. Kenapa digunakan naffathat ni perempuan? Perempuan ni ada beberapa keistimewaan. Ada beberapa benda yang Allah mula dengan perempuan. Ini naffathat, perempuan lebih digunakan. Sebahagian ahli tafsir kata perempuan ni banyak buat sihir. Lubaid bin Aqsam dikatakan anak-anak perempuan dia yang buat sihir. Mungkin sebab psikologi, sihir ni berlaku disebabkan kebencian, jiwa yang jahat. Jadi perempuan, sebahagian mereka mengungguli benda-benda ni. Bukan kata lelaki baik. Banyak benda yang lelaki buat, perempuan tak buat kan. Mencuri Allah sebut lelaki dulu, wasariqu wasariqatu. Tapi zina Allah sebut perempuan dulu, wazaniyatu wazani. Mungkin wallahu a'lam, sebab zina ni melibatkan ada benda yang tertarik pada perempuan tu dan sebagainya. Tapi sihir ni Allah sebut naffathat, perempuan-perempuan yang menghembus pada tali. Laki juga buat sihir, tetapi digunakan perempuan. Mungkin antara hikmahnya nak tunjukkan bahawa kebencian perempuan ni lebih daripada lelaki. Sihir ni orang buat sebab benci, nak mudaratkan orang lain dan sebagainya. Kebencian perempuan tu lebih. Laki kebiasaannya dia tak ambil tahu dengan benda kecil-kecil ni. Dia kalau dia apa, laki ni kalau cara fikir yang berbeza. Laki dia benda-benda kecil-kecil dia biasa dia buat tak tahu kan. Dia berkenan kat perempuan tu, dia mengorat perempuan tu. Tak dapat perempuan tu, tak dapat, sudah. Biasanya lelaki macam tu lah. Tapi perempuan, banyaklah cerita berlaku kan. Dia dengar je lelaki dia ada perempuan lain, segala bomoh dia cari. Bomoh tu pun lelaki dia tinggal. Jadi ini biasa berlaku, perempuan masyarakat lebih biasa. Begitu juga dengan benda-benda rasa hasad dan sebagainya kan. Mungkin disebabkan itu Allah sebut naffathat. Sebahagian ulama kata dia merujuk kepada jiwa. Jadi bila jiwa, perempuan lah, nafs. Tidak hanya perempuan. Dan yang ketiga, yang seterusnya, wa min syarri hasidin idza hasad,
daripada kejahatan hasidin, orang yang ada hasad dengki, idza hasad, apabila berlaku hasad. Ini ain. Hasad dengki mudarat dia dua. Hasad dengki tu menyebabkan orang buat benda yang dia tak patut buat. Asalnya benda tu haram, dia tahu benda tu haram, tapi disebabkan hasad pada dia jadi halal untuk kenakan orang. Hasad dengki juga, kalau dia tak buat apa-apa pun dah cukup mudarat dah, boleh kena ain kepada orang lain. Jadi hasad ni penyakit yang memang kena buang. Hasad, Nabi kata la hasada illa fil itsnain, tidak ada hasad kecuali pada dua benda. Rajulun atahu Allahu malan, orang yang Allah bagi harta lalu dia belanjakan harta tu di jalan Allah. Rajulun atahu Allahul hikmah, yang kedua Allah bagi ilmu pada dia, dia beramal dengan ilmu tu dan dia mengajarkan ilmu. Selain daripada tu, maksudnya bukan hasad, selain daripada tu kita tak boleh rasa cemburu dengan apa yang ada pada orang lain. Boleh jadi nikmat tu bila ada kat orang lain dia jadi bagus, tapi nikmat tu bila sampai kat kita dia jadi teruk. Kita tengok orang tu cerdik kan, awak lah anak dia ni cerdik, anak aku fikir kan. Kita jangan minta ya Allah bagilah anak aku cerdik macam anak dia. Boleh jadi cerdik tu pada anak kita teruk. Oh, anak aku tak cerdik, dia tolong kat aku buat kerja kat rumah. Dia cerdik, dia duduk baca buku, apa faedah aku dapat? Kita tak tahu. Harta sebagai contoh, orang ada harta kan, kita fikir kadang-kadang baik kalau aku ada harta macam dia ni. Tapi yang kita tak tahu, boleh jadi harta tu bila sampai kat kita, hidup kita teruk. Harta tu ada kat orang tu, dia berbakti. Bila sampai harta tu kat kita, kita buat benda lain. Jadi hasad ni, macam mana pun hasad tak baik. Sebab hasad membawa kepada jalan yang tidak baik. Jadi macam mana kita, sebagaimana kita sebut tadi, tiga penyakit tu, ain, mas dan juga sihir. Dalam surah ni Allah sebut ketiga-tiga benda. Lail, kejahatan malam, memberi gambaran bahawa kejahatan, kerja-kerja syaitan di waktu malam. Kejahatan nafasat, tukang hembus, adalah kejahatan sihir. Dan yang ketiga, hasad adalah kejahatan ain. Sebab tu tuan-tuan saya sebut tadi, nak minta perlindungan, minta dengan surah ni dan juga surah An-Nas, lengkap perlindungan kita. Kita baca minta perlindungan kepada Allah. Sebelum kena kita minta perlindungan, selepas kena kita minta perlindungan. Benda yang mengganggu kita ni, contohnya penyakit dan sebagainya, untuk mengelakkan dia kena mudah kan. Sihir sebagai contoh, Nabi kata man tasabbaha bi sab'i tamarati ajwa, siapa yang dengan setiap hari dia makan 7 biji kurma ajwa, dia selamat daripada sihir dan juga sum, racun. Dia tak kena sihir dan racun hari itu. Siapa yang pada waktu paginya dia baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'un alim, dia tak kena gangguan. Jadi nak elakkan gangguan ni lebih mudah, baca perlindungan. Bila kita nak tidur, kita baca Al-Falaq dengan An-Nas, sapu di badan kita malam, bagus. Tapi bila dah kena, dia susah nak hilang. Macam sakit lah. Sakit dalaman dan sakit luaran ni sama. Nak elakkan kencing manis, mudah. Jangan makan gula, itu mudah nak elakkan. Tapi bila dah kena kencing manis, nak bagi hilang susah. Naik harga gula pun tak hilang kencing manis, dia susah bila dah kena. Begitu juga dengan penyakit dalaman. Nak minta perlindungan sebelum kena, dia mudah. Zikir waktu pagi, zikir waktu petang. Nak makan dan minum, baca bismillah, mengelakkan benda-benda yang tak diingini. Tapi bila dah kena, ubat dia susah. Ada orang kena sihir sampai mati. Bukan ada orang, memang ramai orang kena sihir sampai mati. Ada orang dia kena mas syaitan ni, terus dia jadi gila, permanent gila dia. Ada orang dia buat perjanjian dengan syaitan kan. Ini benda penting lah, perjanjian dengan syaitan. Orang-orang yang sahabat-sahabat yang muda-muda yang belajar silat kan, dia buat perjanjian dengan syaitan. Dia dah ingat perjanjian dia okey. Dia belajar apa ilmu, lepas tu syarat ilmu ni dia tak boleh makan benda-benda tertentu, ataupun dia tak boleh pergi tempat-tempat tertentu. Orang kata belajar silat, dia punya pantang larang tak boleh lalu bawa ampaian. Ini semua perjanjian dengan syaitan. Benda yang Allah halalkan, manusia tak boleh haramkan. Tapi bila orang tu buat perjanjian dengan syaitan, senanglah dia diganggu. Memang dia tak ada benda boleh pertahankan dia, sebab dia sendiri buka ruang diri dia untuk dikenakan gangguan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tidak ada kuasa ke atas orang beriman dan orang yang bertawakal.
innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kuasa syaitan kepada orang yang berdamping dengan dia dan mensyirikkan dia. Orang tu dia ada kuasa. Kadang-kadang orang dia tak tahu dia berdamping dengan syaitan. Allah kata kullu syartin, Nabi kata kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Semua syarat yang tak ada dalam kitabullah batal. Semua itu batil. Oh, hang buat benda ni, hang tak boleh makan benda tertentu, itu batil. Hang tak boleh pakai pakaian warna tertentu, itu batil. Hang tak boleh lalu di tempat-tempat tertentu, itu batil. Bila buat perjanjian, masukkan benda-benda ni, artinya apa? Kita mendedahkan diri kita kepada kejahatan, kepada syaitan dan sebagainya. Jadi benda ni kena jaga. Syarat-syarat ni semua dia kena datang dalam Al-Quran, kena datang dalam sunnah. Melainkan kalau kita nak beli barang kat orang, orang letak syarat, itu tak batil lah. Dia letak syarat kat kita, hang nak beli barang ni kat aku boleh, tapi hang kena bayar harga ni. Tak apa, hang nak beli barang ni kat aku boleh, hang kena datang sendiri beli, orang lain tak boleh datang. Kita nak beli, kita datang. Sama juga dengan kahwin. Perempuan tu nak akad ni, dekat-dekat nak akad depan Tok Kadi. Tok Kadi kata, boleh Tok kata, sabar Sat, tunggu Sat, aku nak letak syarat. Nak kahwin dengan aku, satu syarat, raya setiap tahun kena balik kampung aku. Kalau dia letak syarat, boleh tak boleh syarat dia tu? Boleh, itu hak dia. Hang nak kahwin, hang terima. Hang tak mau terima, jangan kahwin. Perempuan tu, lelaki tu pun, kalau dia setuju, dia setuju lah. Okey lah, aku setuju, tiap-tiap tahun raya rumah mak hang. Akad, setuju. Zaman Omar, ramai perempuan buat syarat. Bila ramai perempuan buat syarat, orang mengadu kat Omar, banyak perempuan buat syarat ni, susah kita nak kahwin. Omar kata, ahaqqu syart an yu'ta bihi mastahlaltum bihil farj. Syarat yang paling layak kamu penuhi adalah syarat yang kamu setuju ketika menghalalkan faraj. Itu lebih layak, paling layak kamu penuhi. Tak apa, setuju pi lah, tak apa, tiap-tiap tahun raya rumah hang. Lepas tu mai dekat nak raya, kata, oh syarat tu untuk hang, untuk aku tak termasuk. Boleh Macam kes Nabi SAW kan, dalam perjanjian Hudaibiyah. Nabi buat perjanjian dengan Quraisy. Nabi setuju semua orang kafir Quraisy ni yang lari mai ke Madinah, sama ada dia masuk Islam, kalau dia di bawah orang Quraisy, dia masuk Islam ke dia tak masuk Islam, dia lari mai Madinah, kena pulangkan. Nabi pulangkan. Sahabat yang lari datang ni pulangkan, tak apa, ambil balik. Datang sekumpulan perempuan nak masuk Islam. Nabi test, betul ke kamu lari ni sebab nak masuk Islam? Dia kata betul, sebab nak masuk Islam. Lepas tu datang Quraisy tuntut, bagi balik perempuan ni kat kami, ni anak-anak kami. Nabi kata tak. Perjanjian tu kita tulis laki yang datang ke Madinah pulangkan balik, perempuan tak termasuk dalam perjanjian. Nabi tak serahkan perempuan. Ala kulli hal, saya ingat setakat ni dulu. Saya minta maaf, kuliah saya pun pergi ke kanan, ke kiri, depan, belakang, tak ada fokus sangat sebab dia mula pening dah sikit ni. Lama sangat dah. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan kita jumpa lagi lah selepas ni. Saya akan balik ke Qatar hari Jumaat ni. Bila balik ke sini tak tahu lah, mungkin masa terdekat ataupun mungkin lama lagi. Jadi mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang kita sama-sama boleh ambil. Kita tak ada soalan ke? Ada soalan tak? Kalau ada. Kalau tak ada pun bagus juga. Tak ada kan? Tak. Kira tak ada. Banyak bertanya ni tak bagus. Yang tanya tak bagus. Sebab tu lemah iman. Dan juga para sahabat tak banyak bertanya. Ada benda orang tanya Nabi marah. Orang tanya Nabi, unta aku kat mana? Mana unta aku hilang? Nabi kata, mudah-mudahan unta kau hilang tu. Banyak bertanya tak? Tanya benda-benda patut tak apa. Jadi setakat ni dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.